Kalau AJ nak buat konten, memang AJ akan selalu lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik. Pada malam ni, dia nak sambung lagi kisah seram yang berlaku. Tetapi malam ni mungkin berlainan sedikit, di mana FJ nak kongsikan akan kisah yang dikongsikan oleh rakan kita, rakan followers kita dan sebagainya, iaitu seorang India lah, berkaitan dengan pengalaman dia mengalami gangguan seram. Okey, dan FJ nak cerita kisah ni sebab ianya berkaitan dengan jalan seram yang FJ pernah buat pada sebelum ni. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama tengok dulu kisah yang disampaikan, barulah kita akan ulas akan kisah seram tersebut. Okey, baik. Kisah ini dikongsikan oleh saudara Matan Venrimaraan, seorang India, di mana beliau mengisahkan akan kisah gangguan yang beliau alami ketika melalui satu jalan inilah. Jadi dekat sini dia kata, salam bro FJ, ini cerita berdasarkan pengalaman saya lah. Cerita ini berlaku tahun 2019, di mana kami 3 orang, suami, isteri dan anak, dari Air Hitam, iaitu rumah makcik saya, menuju ke Jitra sebab nak menghadiri majlis perkahwinan sepupu. Jadi kami melalui jalan Sungai Korok pada waktu maghrib dan dia antara jalan alternatif. Waktu melalui jalan tersebut, anak tiba-tiba menangis seolah-olah nampak sesuatu dan kami berasa pelik dan buntu kenapa anak menangis sedangkan dia ni tak buat ragam ketika nak pergi mana-mana. Isteri saya syak dia kena ganggu. Sepanjang kami lalu jalan tersebut, dia menangis tak henti-henti sehingga terpaksa berhentikan kereta tepi jalan untuk sapu vibuti, iaitu abu suci yang warna putih. Dan nasib baik dia berhenti menangis dan dia tertidur. Selepas kami sampai Jitra, kami terserempak dengan seorang pakcik India yang suku kaumnya adalah Telugu. Pakcik ini, dia ini Tok Sami dekat satu kuil di Jitra. Kami jumpa dia sebab nak tahu punca anak menangis dan nak berubat. Akhirnya Tok Sami itu cakap anak saya ternampak sesuatu dekat cermin kereta yang membuatkan dia menangis. Dia sempat memberi seutas tali untuk diikatkan ke anak saya untuk elak kejadian yang tidak diingini berlaku. Dia sempat cerita, iaitu menurut suku kaum Telugu, kebanyakan gangguan jin ke syaitan dan lain-lain akan berlaku pada waktu maghrib sebab matahari akan terbenam pada waktu maghrib. Jadi apa yang isteri saya syak tu memang betul dan Tok Sami sempat berpesan baca mentera suci sebelum memulakan perjalanan. Thank you FJ. Jadi kisah ini itu saja disampaikan oleh saudara Matan Venrimaraan, di mana FJ suka akan kisah ini yang ceritakan akan pengalaman beliau lah berkaitan dengan gangguan yang beliau terima ketika melalui jalan Sungai Korok pada waktu maghrib. FJ mengucapkan terima kasih kepada saudara Matan sebab bersudi berkongsikan akan kisah beliau, di mana FJ sendiri pun suka akan kisah-kisah yang mungkin daripada kaum lain. Sebab kita selalu kejadian-kejadian mistik atau misteri ini kebiasaannya selalu akan mengganggu kepada mungkin kaum Melayu lah, yang banyak akan kisah-kisah misteri, mistik dan sebagainya. FJ kadang-kadang tertanya juga dalam hati, adakah kaum lain mereka tidak diganggu dan sebagainya. Pada pandangan FJ mungkin ada, tapi kita jarang dengar sebab kita mungkin kurang baca akan bahan-bahan daripada mereka dan sebagainya, mungkin kurang berinteraksi, jadi kita tak tahu. Tapi bagi FJ, kemungkinan bagi kaum lain mungkin ada juga gangguan-gangguan yang mereka terima lah, seperti yang dikatakan tadi. Jadi apa yang menarik perhatian FJ berkaitan dengan kisah ni adalah gangguan yang beliau terima di jalan Sungai Korok. Jalan Sungai Korok antara jalan yang FJ pernah buat dan mendapat view yang sangat tinggi lah dekat jalan tersebut. Video FJ hampir 1 juta lebih. Ada 2 video FJ buat. Satu adalah waktu penelusuran FJ pada waktu maghrib. Video tu dapat 100,000 lebih jumlah tontonan. Kemudian video yang kedua, iaitu FJ datang semula ke jalan tersebut pada waktu tengah malam. Video tu dapat 1 juta tontonan lah. Dan seperti itulah FJ cakap. Ada orang, FJ baca komen lah dekat video FJ yang ramai orang view tu kan, yang tak mempercayai lah akan mungkin ada hantu di situ dan sebagainya, ataupun ada jin, ataupun ada syaitan
kesakitan yang di jalan tersebut. Sebab jalan tersebut adalah jalan biasa tau. Dia bukannya jalan hutan, dia bukannya jalan terpencil, dia bukannya lalu jalan perkuburan dan sebagainya. Ini yang sebab itulah AJ pada awalnya yang masa AJ pergi pada waktu maghrib tu, AJ memang agak memandang rendah sikit lah akan jalan ni. Sebab AJ fikir mustahil lah kan. Satu lagi AJ pergi pada waktu maghrib. Tapi apabila AJ buat penelusuran pada waktu maghrib tu dan AJ kisahkan akan makhluk tersebut lah, AJ cakap ada perempuan bawa anak apa semua, tiba-tiba rasa meremang. Memang AJ kat situ memang meremang dia agak teruk jugalah, tapi bukanlah sampai kepala AJ rasa meremang kat tengkuk. Lepas tu bila AJ cakap AJ meremang, member AJ yang AJ bawa kat sebelah tu dia suruh AJ berhenti kan daripada kisahkan akan entiti sebut kat jalan tersebut. Lepas tu dia pun waktu tu hampirlah kena kerasukan pada waktu maghrib tersebut. Tapi waktu kita orang lalu tu memang ada banyak kenderaan tengah lalu tau. So macam agak mustahil lah. Kalau orang cakap mungkin orang tak percaya pun, AJ pun tak menyalahkan orang tak percaya tu. Sebab keadaan jalan tu memang orang ramai apa semua kan. Ada kereta, ada kampung, ada rumah dekat kawasan sekitar tersebut. Bukannya kawasan terpencil dan sebagainya. Tapi AJ pergi berdasarkan kisah yang orang ceritakan, ramai yang kena ganggu kat situ. Bukan AJ saja pergi nak bawa cerita apa kan, ni jalan ni tiba-tiba AJ cakap ada hantu, tak. Jalan tu memang AJ pada awalnya agak pandang rendah lah. Sebab AJ rasa agak mustahil kalau nak berlaku gangguan di jalan tersebut. Tapi disebabkan kerana member waktu tu hampir kena rasuk dan sebagainya, so AJ agak macam menyesal. Sebab AJ pergi tu pun memang AJ tak sedia apa-apa, pergi larung je kan dekat jalan Sungai Korok tu. AJ tak pastilah akan saudara Matan ni dia dah tengok belum video-video yang AJ buat dekat jalan Sungai Korok tu. Ada 2 video. Kalau dia tengok mungkin dia akan tahulah. So bila dicabar, ada benda tu dia kata dia cabar AJ lah, kalau berani kau nak macam kau ni jantan gitu, lalulah pukul 2-3 pagi macam tu lah. Sebab AJ tak pernah tau pergi jalan-jalan seram ke apa ke dicabar, maksudnya disuruh datang dan sebagainya, tak pernah. Selalunya pergi-pergi jalan ni AJ memang pergi-pergi macam tu lah. Tak ada cabaran yang maksudnya ada entiti cabar suruh datang ke apa, tak ada lagi. Di jalan Sungai Korok saja yang AJ dapat info macam tu lah daripada member yang AJ bawa. So AJ pun pergilah pada waktu tengah malam tersebut, dalam pukul 1 lebih kalau tak silap. Waktu tu baru sahaja dibuka rentas daerah waktu tu, PKP berapa tu AJ pun tak ingat lah kan waktu tu kan. Tapi waktu tu baru dibuka rentas daerah, so AJ pun boleh pergi. So sebelum tu memang tak boleh. Sebelum tu kena duduk rumah dalam pukul 8 ke apa, AJ tak ingat lah waktu tu kan, dah lupa dah. Tapi waktu dia dah buka tu dia kata boleh malam-malam boleh jalan dan sebagainya. So malam tu kita orang pun jalan lah. Jadi bila pergi jalan tersebut, pada awalnya member pun ada kata kepada FJ, dia kata mungkin benda ni akan ganggu kita lah. Tapi FJ waktu tu macam 50-50 tau. Macam kau nak ganggu, satu sama ada kau akan tunjukkan diri kau, aku memang nak tengok kalau katakan ada hantu, aku memang nak tengok lama lah, kau keluar lah kan. Satu lagi memang agak cuak lah, pasal member takut dia kena rasuk dan sebagainya. Agak payah lah bila nak berlawan dengan kereta ni pun. AJ pun tak suka akan keadaan tersebut. So kita orang pergi. Bila sampai dekat tempat tersebut, tidak ada apa-apa sebarang rasa seram ke, rasa cuak ke. Cuma member waktu tu dia pun macam hampir-hampir jugalah, hampir-hampir loose. Okay, dia tengok kat arah kamera dan sebagainya. Dia jadi macam bukan dia tengok kamera apa semua kan. Dia waktu tu tepuk-tepuk dia punya kaki dia sedar, Alhamdulillah. Tapi malam yang kita orang pergi tu tak ada apa-apa penampakan, tak ada apa-apa kiranya macam gangguan teruk ke apa, tak ada lah. Tapi video tu ramai orang tonton. So bila habis tu, AJ dah buat video tu apa semua, AJ pun biarlah, sama ada orang nak percaya ke tak percaya ke terpulang. Tapi ini adalah pengalaman sebenar. Ada orang kata AJ buat konten ke apa, tak ada lah. Kalau AJ nak buat konten, korang boleh tengok video-video sebelum AJ ni, mungkin banyak kali lah AJ buat macam tu kan. Tapi berkaitan dengan gangguan ni sangat jarang lah. Macam member dia terganggu dekat jalan Tasik Pedu, dekat jalan mungkin dekat Bukit Butus, lepas tu jalan mana tah, jalan Sungai Korok, jalan UM Sintok. 4 jalan ni sepanjang FJ dah pergi ada 61 episod jalan seram, dia ada gangguan. Kalau tak silap FJ 4 jalan ni yang FJ ingat kalau ada gangguan. So yang lain semua tak ada. Kalau orang tuduh FJ kata FJ ni buat konten lah untuk view ke apa ke, memang tak lah. Pasal kalau AJ nak buat konten, memang AJ akan selalulah keluarkan video-video dia kena rasuk dan sebagainya. Tapi keadaan itu tidak. Benda tu berlaku secara spontan. Jadi dan pada malam tersebut pun dia tak adalah kena rasuk, cuma dia hampir je lah kan. Dia kena rasuk betul tu dekat Tasik Pedu. So bila ada orang yang macam ni lah, AJ cakap pengalaman dia bawa anak dan sebagainya, bagi diri dia dan isteri dia okey, tak ada masalah. Tapi anak dia menangis ketika melalui jalan tersebut lah. Dan beliau pun mengatasi masalah tersebut dengan mengikut kepercayaan masing-masing lah. Macam tadi saudara Matan ni, beliau kaum India, dia kata Telugu kan, daripada
susu galur telegu. Jadi dia ada cara kaedah dia. FJ rasa masyarakat India pun mungkin dia ada lain-lain etnik jugalah dalam masyarakat India tu. India tu ada satu kaum yang besar, tapi dalam tu mungkin ada perbezaan juga. Jadi dia kata mengikut kaedah dia lah tadi, menggunakan abu suci dan sebagainya. So macam FJ kalau orang kisahkan, FJ terima saja. Kita jangan bersikap rasis ataupun bersikap perkauman lah. Okay, FJ minta sangat korang jangan bersikap perkauman ataupun bersikap rasis. Kita menghormati saja. FJ ramai sebenarnya dulu masa FJ sekolah, kawan-kawan India, Cina dan sebagainya. FJ memang kawan rapat dan tak ada masalah pun. Masing-masing punya kepercayaan. Kalau mereka percaya akan kepercayaan mereka, kita hormati. Okay? Dan kita jangan sampai kutuk-kutuk, hina-hina, tak payah. Bagi FJ, itu adalah cara ataupun nilai murni baik lah yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain. So kita respect saja akan kisah tersebut. Tapi berkaitan dengan gangguan tersebut, siapa tak pernah kena, dia memang tak percayalah. Siapa yang pernah kena, mungkin dia percaya. FJ tak pasti akan jalan tersebut. Tapi macam member FJ, dia kata dia kat kawasan hitam tu ada rumah kawan dia. Dia selalu balik tengah malam seorang-seorang sebab rumah dia kat Jitra dan sebagainya. So dia kata cerita tu pernah lah dia dengar, tapi dia selalu balik malam daripada rumah kawan dia. Dia pun sendiri tak pernah kena ganggu dan sebagainya lah. So FJ pun tak pasti jalan Sungai Korok tu adakah ianya betul-betul memang angker ataupun sebenarnya dia tengok orang. Dia tak pasti. Tapi itulah FJ, macam FJ cakap, FJ ni adalah orang biasa saja yang tidak ada apa-apa kelebihan yang Allah bagilah. Kalau FJ mungkin ada kelebihan, insya-Allah FJ akan cuba bantulah, sama ada mungkin buang makhluk tu ke tempat lain ke apa kan. Tapi macam FJ cakap, FJ pergi buat jalan-jalan ni bukanlah FJ ni orang yang berilmu tinggi ke, ada kebatinan ke apa ke, tak ada lah. FJ pergi biasa je. Sebab tu FJ kalau kena ganggu, cuma FJ boleh sampaikan maklumat bahawa mungkin jalan ni kurang sesuai untuk dilalui kalau bawa anak ataupun tengah malam dan sebagainya. Itu je FJ boleh beritahu. Tapi dari sudut untuk lawan, untuk buang dan sebagainya, FJ memang tak ada kelebihan tu lah. Yang Allah bagi kelebihan tu tak ada. Kalau FJ ada kelebihan tu, mungkin FJ akan cuba untuk mungkin buang benda tu tempat lain lah kan. Kita kata nak bunuh orang, tak pastilah keadaan dia kan, tapi kita buang tempat lain ke biar dia duduk tempat lain. Kita jangan ni lah. Okay? Kalau FJ ada kelebihan. Tapi itulah, FJ memang tak ada apa-apa kelebihan. Cumanya mungkin kelebihan FJ ni berani sedikit lah. Itu je lah, FJ berani apa semua kan. Tapi dari sudut nak lawan apa semua, bukan FJ lah. FJ bukan orang dia. Okay? So itu berkaitan dengan Jalan Sungai Korok. Boleh percaya, boleh tak percaya, tutup pulang. Kalau tak percaya, yelah masing-masing punya pengalaman kan. Macam ni dia kata dia dengan isteri dia tak ada apa pun, cumanya anak dia menangis ketika tu. Dan bila dia tanya kepada orang yang mungkin lebih berpengetahuan dan sebagainya, dia kata memang kena ganggu dan sebagainya. Itulah keadaan di Jalan Sungai Korok. FJ pergi tu sebab atas kapasiti. Orang kata kalau FJ lalu, hati-hati FJ, takut nanti kereta FJ masuk dalam sungai dan sebagainya. Dan selepas FJ buat video dekat jalan tersebut pun, memang akan ada kisah kemalangan kereta masuk sungai, kereta langgar pokok, aksiden dekat kawasan tersebut. Di mana bagi FJ tak pasti adakah sebab faktor jalan ataupun memang disebabkan gangguan di situ. Tapi banyak yang FJ dengar cerita dekat Jalan Sungai Korok tu, yang orang nampak akan entiti perempuan lah. Okay? Entiti perempuan tua dan sebagainya, kadang-kadang bawa anak, kadang-kadang ada yang FJ baca kisah ni, dia kata waktu dia pergi kenduri kot dekat kawasan tu. Jadi dia tidur sekejap, dia rehat sekejap dalam kereta, tiba-tiba di cermin dia diketuk. FJ tak pasti kejadian ni pada waktu siang ataupun pada waktu malam. FJ pun ingat lupa kisah ni yang FJ baca. Lepas tu ni komen orang lah, FJ baca kisah pengalaman sebenar kat Jalan Sungai Korok tu. Ada orang ketuk cermin dia, tengok orang tua dan sebagainya lah. Gangguan seperti itu. So banyak yang mention adalah entiti tu adalah entiti yang sama lah. Dia tak berbeza. Dia kata, tak adalah orang kata sekejap nampak pocong, sekejap nampak apa hantu galah kat situ, sekejap nampak orang bawa keranda, sekejap nampak orang terbang. Tak ada. Dia kat situ Jalan Sungai Korok tu yang dia tahu, orang banyak kisahkan ada perempuan tua kat situ. Ya, dia selalu dia bawa anak lah apa. Kadang-kadang dia bukan merupai orang tua, kadang-kadang dia merupai orang perempuan bawa anak sebagainya waktu tengah malam dekat jalan tersebut lah. FJ bukan nak menakut-nakutkan penduduk sekitar, tapi inilah cerita-cerita benar yang FJ dapat. Kebenaran dia FJ tak pasti. FJ pergi, memang member agak sedikit terganggu. FJ tak alami benda tu betul-betul nampak ada perempuan. Sebab FJ waktu tu yang dia katakan dia cabar pada malam tersebut pun, FJ harap dia cabar kan. FJ waktu tu keluar lah. Kalau cabar terror sangat, kau keluar. FJ nak tengok juga kan, kot dia menjelmakan diri dia dalam keadaan perempuan bawa anak agak-agak pada malam tersebut. Tapi memang tak adalah. Dan waktu FJ lalu pun ada motosikal dan kereta. FJ tak suka bohong.
Dia cakap benda yang benar, okay, benda yang betul berlaku situasi malam tersebut. AJ pun tak tahu kenapa view terlampau ramai dekat video tersebut. Bagi AJ tak ada apa sangat lah. Cuma AJ nasihat, kalau ada bawa anak ke ataupun kalau berelak lalu tengah malam, elakkan. Tapi macam member AJ sendiri pun dia kata tak ada apa masalah pun sepanjang dia lalu jalan tersebut. So benda ni adalah pengalaman masing-masing yang berbeza. Okay, so AJ ingat sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.